Muslimin muslimat rahimakumullah. Zaman kita adalah zaman jalan untuk melangsungkan agenda-agenda yang baik akan semakin disempitkan, disalahertikan. Malah begitu banyak suara-suara sumbang yang tak faham ini cuba menyekat. Kebaikan dan kejujuran sukar mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat baik sekarang ni macam-macam pertuduhan, macam-macam sekatan. Orang akan mencari kesilapan antum. Yang baik, yang banyak tidak dilihat. Di mana kekurangan, di situ yang diwar-warkan, di situlah yang diviralkan. Orang yang memviral perkara-perkara yang teruk-teruk ni, yang terang-terang tuan-tuan perempuan, melanggar akidah syariat dan akhlak, tak cakap. Ada orang marah, dia kata buat apa bising-bising sangat ustaz, orang nak hina Islam, hina Muhammad, hina. Biarlah orang yang buat kerja agama ni buat kerja dia, biarlah pihak polis dia tangkap. Tuan-tuan perempuan, saya nak bagi satu pesanan daripada Buya Hamka. Buya Hamka kata apa? Profesor Dr. Hamka, kelahiran Sumatera Utara, orang Malinjau, mengkhatamkan penulisan tafsir Al-Azhar dalam penjara tau. Bukan dekat bilik rumah dia, dalam penjara. Setelah dipenjarakan oleh Bung Karno, Presiden Soekarno, penjarakan Buya Hamka. Atas dasar apa? Perselisihan politik, perselisihan siasah, kefahaman, sampai dipenjarakan ulama ini. Buya Hamka dipenjarakan tuan-tuan, tetapi Buya Hamka tetap nak menjolat jenazahkan Presiden Soekarno, kerana Presiden Soekarno telah memberi wasiat, seandainya aku mati, aku mau namanya Buya Hamka yang menyolatkan jenazah aku enggak mau orang lain. Buya Hamka keluar tuan-tuan dengan kainnya, dengan jubahnya, nak keluar, nak pergi ke tempat Soekarno untuk disemayangkan, ditahan oleh anak muridnya. Wahai Buya, bukankah ini orang yang menzalimi diri kamu? Buya Hamka tidak kira semua itu. Kenapa? Hatinya penuh latif, hatinya penuh kelembutan. Musuh sezalim itu, tetapi bila diminta untuk diwasiatkan, Buya Hamka lah yang layak mensolat jenazahkan aku nanti katanya, maka dia pegang saranan dan pendapat wasiat itu, dan dia memandang perkara yang baik di sebalik perkara yang tak baik. Mengapa? Walaupun secara umum, surface zahir orang memandang memang kena zalim Buya Hamka, tetapi Buya Hamka rasa tidak dizalimi. Kerana apa? Hikmah, kerana Presiden Soekarno memenjarakan dialah kerana dia dapat sempat menulis, mengkhatam, menghabiskan penulisan kitab tafsir Al-Azhar. Kita kalau dapat tiru ni tu, okey tuan-tuan. Dapat tiru ini okey. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi lah, kita ni pun kadang-kadang macam ni lah. Bila kita tengok perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang kejahatan ini, bila duduk di tempat yang baik, kita membuat benda-benda baik, rasa terhina, rasa dipencil. Tuan-tuan perempuan, ingat di akhir zaman Allah akan mengumpulkan golongan-golongan yang disebut sebagai golongan Al-Ghuraba. Al-Ghuraba. Al-Ghuraba ni apa? Bukan ghuraba. Al-Ghuraba adalah golongan yang asing. Berbahagialah orang-orang asing di akhir-akhir zaman. Pengikut-pengikut Al-Masihud Dajjal berkempen memenangkan kejahatan mereka. Jangan kamu letih, jangan kamu terpesona, tetap istiqamah. Itulah hashtag hijrah malam ini. Kalau orang kata, apa yang Ustaz pandang dari sudut hijrah? Maksud hijrah ialah istiqamah. Hari ni orang suka cakap, saya dah hijrah Ustaz, saya dah hijrah Ustaz. Besok terbalik balik, saya dah hijrah Ustaz. Jangan manipulasi perkataan hijrah. Bila kamu berhijrah,
sisipkan di dalam dada dan akal fikir kamu, ya Rabb, beri aku kekuatan untuk beristiqamah. Itu yang paling penting. Hijrah, semua boleh hijrah. Bulan puasa ramai yang hijrah. Dia lebih daripada imam lagi puasanya, lebih pada alim ulama lagi, biru bibirnya. Tapi tuan-tuan, habis bulan puasa, syaitan pun dah keluar balik raya. Cuba tengok apa yang kita buat balik. Jemaah-jemaah pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Sampai balik ke Malaysia, terbalik tuan-tuan. Saya ingat diri saya pun kata orang haji, waktu pergi haji, apa yang kita nampak? Semua orang kita tegur bagi salam, betul tak? Tak kenal pun. Tengok rambut keriting hitam pekat, likat, berkilat, tinggi orangnya, orang Somalia. Assalamualaikum. Cik, kita tegur, bukan kenal pun. Keluar lift ni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Semua jadi piramid, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Buka pintu kelas air, sampai jemaah turun dia buka pintu kelas air. Semua dah confirm berlebar ke bantu orang Islam. Janggut menyapu lantai, hitam darinya, tak bagi salam. Manusia mengikut tempat. Manusia duduk ikut tempat kadang-kadang. Bila orang hebat berjemaah, bila orang hebat beribadah, kadang-kadang kita terikut ibadah. Sebab itu orang suka ikut tabligh. Kawan-kawan saya yang zaman-zaman jahiliah sama waktu dengan saya, tuan-tuan, mana pergi dia sekarang? Syekh Ali Ekspedisi istiqamah dengan tabligh, dengan Syekh Maulana Helmi. Dr. Sam Rasputin istiqamah 1991 dah naik haji dah. Dr. Sam Rasputin yang koma kata macam-macam, dandut reggae oya oya. Dululah dandut reggae. Beliau pergi Mekah 91, sampai sekarang serban tak pernah keluar daripada rambut dia, tuan-tuan, daripada kepala dia. Janggut, saya tahu dia orang yang istiqamah, ayahanda Dr. Sam. Masya Allah. Bila kita tanya mengapa nama Dr. Sam, DRSAM, ada makna, Ustaz. Makna dia apa? DRSAM, 2 rakaat settle all masalah. Pasal dia memang orang yang cukup menekankan bab solat, Dr. Sam Rasputin. Ni saya nak relate dengan cerita. Kita akan mengikut dengan siapa yang kita berpihak. Ijaz Medicine sekarang berceramah, tuan-tuan. Tika begini tercari-cari, sekarang dia dah tak cari-cari dah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan panggil, saya ingat dah Ustaz Zahar pernah panggil dia. Tengok dia bagi bayan macam mana, tuan-tuan. Masya Allah, macam ulama kabir, macam murabi, Masya Allah. Iwan Dangdut ni, tuan-tuan, saya baca sejarah sikit. Kita santai kan. Minta maaf lah pakcik, mungkin boring sikit dengar ceramah aku malam ni kan, sebab kamu tak faham kan. Iwan Dangdut, pakcik ingat tak lagu Iwan Dangdut? Aku cinta dia mak, aku sayang dia mak. Lagu tu kan, dengan memori daun pisang tu kan, dengan Emelina. Lagu tu dia ubah bila dia hijrah. Dia ubah macam mana? Aku cinta Allah mak, aku sayang Nabi mak. Tapi goyang-goyang jugalah sikit kan? Biasalah, dah memang perangai bergoyang. Tapi nak cerita, tuan-tuan, tengok, ini yang Tok Guru ni Aziz pesan. Ini yang murabi ummah sekarang di Malaysia, Ustaz Azaidus pesan kepada seluruh pemuzik-pemuzik dan penyanyi-penyanyi. Bila mereka berhijrah, selalu bila ditemukan sepentas untuk mereka berkongsi rahsia dan rasa, maka ditanya kepada Tok Guru, Tok Guru, saya ni bekas penyanyi, saya ni bekas pancaragam, saya ni bekas penyanyi rock, saya ni bekas pelakon, apa yang saya nak buat bila saya hijrah ni? Tok Guru yang ada kotak seni, dia terus cakap, hang jangan berhenti, tapi kondusifkan cara kamu berdakwah melalui lagu, biar tepat tempat dia.
Kerana itu tuan-tuan, saya bila berceramah ni, saya tak boleh tak menyanyi. Ni aku nak menyanyi lah ni. Kan? Ni orang muda, mana orang muda Batak Rabit ni? Aku tak nampak orang muda ni. Merempit je orang ni. Mati 4 orang. Baru-baru ni Pulau Pinang, tak nampak? Merempit ni tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Syekh Hamzah Fansuri menulis, mengarang satu syair untuk orang muda. Sebab orang muda ni, dia ada ingat, alah ustaz, saya belum beruban lagi ustaz. Apalah kata, relax lah ustaz, sempoi ustaz, tunggulah dah uban sikit barulah kita pergi masjid. Sekarang ni kami nak lepak ustaz, relax lah ustaz. Apa kata Hamzah Fansuri dalam satu syair? Dia kata, inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah i'tiqad diperbetuli sudah. Wahai muda, orang muda, wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Wahai muda, orang muda. Berapa ramai dah mati orang muda? Gelak makcik lah kawan. Makcik mungkin merasa muda bila saya nyanyi lagu tu. Itu lagu untuk orang muda. Kalau tak teringat juga orang muda, tak teringat juga, aku bagi lagu nombor 2. Tu saya terlupa tanya tadi, malam ni ceramah dalam ke luar? Kalau luar lagi banyak lagu aku bagi. Ni masih baik dalam. Hormat sikit rumah Allah. Tapi saya nyanyi ni bukan saja niat nak nyanyi tuan-tuan. Tuan-tuan kena jangan tengok saya duk giling-giling kepala menyanyi tu. Tengok lirik saya. Ni lagu ni tengah viral sekarang ni. Siapa yang tak tahu lagu Tiara? Cuba angkat tangan. Semua tahu. Pakcik pun tahu juga. Tiara, kumpulan Keris. Kawan-kawan saya lepak tiap-tiap malam dengan di Kuala Lumpur tu. Alhamdulillah. Salah seorangnya Lomat, pemain bass. Janggut ni dia. Warna kuning, inai. Basis adik kepada Kid dan Nordin Search. Basis tu adalah Chris, kumpulan Chris tu adalah adik kepada Kid dan Din, gitaris kumpulan Search. Dia pun sama dengan tabligh, istiqamah. Hari-hari cerita Masya Allah Ustaz, Masya Allah, la ilaha illallah. Itu dia punya tagline tu, tabligh tu. Subhanallah. Tapi malam ni kita nak terbalikkan sikit lagu ni. Tiara kita ubah kepada neraka. Macam mana pula bunyi? Tiara ubah kepada neraka. Lagu ni lagu M. Nasir tuan-tuan. Lagu M. Nasir. Lagu ni kata apa? Dunia menggamit kenangan zaman persekolahan. Terlena, ku tak sedar rambut pun mula dah beruban. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Bila saya sebut tu mesti teringat zaman Pampel dulu, zaman Pampel. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita
dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh mencari nikmat hidup di dunia, yang menjanjikan hidup di dunia, tapi sering lupa tunduk ke bumi. Kesana nanti, jika kau tak nampakku di syurga nanti, carilah aku di dalam neraka ngeri, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan api. Bisakah kau ampuni hamba-Mu yang berdosa ini? Oh neraka pedihnya, dapatkah kau merasakan neraka? Itu lagu neraka, tuan-tuan. Penuh feel aku nyanyi lagu tu malam ni. Takut, tuan-tuan, takut neraka ni, tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Ni doa ni bukan pakai untuk waktu bulan Ramadan aja. Kalau bulan Ramadan untuk wanar semua wanar. Habis bulan dah buat onar semua. Luar bulan Ramadan boleh baca doa ni, tuan-tuan. Siapalah pakcik-pakcik kita kadang-kadang berdoa-doa kadang subuh-subuh, mana tahu subuh-subuh Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Udah doa makan masuk-masuk. Dia kadang-kadang doa ni kadang tu nak kena hafal. Nak kena hafal juga. Tu saya ulang balik, tuan-tuan, saya ulang balik. Kadang-kadang kita hari ini untuk jaga fitnah-fitnah ini kena faham bahawasanya jaga agama kita baik-baik, tuan-tuan. Dengan antaranya tidak lain tidak bukan bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi harinya beriman dan di waktu petangnya telah menjadi kafir, kata Nabi. Atau petangnya masih beriman, pagi esok harinya dia telah kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Wal'auzubillahi min zalik. Tuan-tuan dan puan, kita semua sang pendosa, tuan-tuan. Kita semua berdosa. Sebab itu dah ujung-ujung hidup kita ni, kita nak cari grup, kita nak cari jemaah, kita nak cari golongan koloni, orang yang bawa ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bawa kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan benda-benda yang lara, tuan-tuan. Boleh berhibur, tak ada masalah, tapi jangan sampai ghulu melampau, tuan-tuan. Hari ini di Pulau Pinang, tuan-tuan, jambatan Pulau Pinang adalah tempat akses, tempat untuk orang membunuh diri. Baik jambatan yang pertama maupun jambatan yang kedua. Kita tak perasan, kita duduk di Batak Rabit, kita tak perasan sebab tak ada jambatan. Yang ada parit, yang ada jambatan kecil. Tapi jambatan Pulau Pinang tempat orang terjun sekarang, tuan-tuan. Mengapa? Kerana manusia sudah hilang pedoman, hilang panduan. Kerana Allah tak ada dalam hati dia. Rasulullah jauh daripada dia. Bila ada orang berselawat, dia tak tahu. Dia ada orang selawat, dia kata, "Alah ustaz, rimeh lah ustaz, selawat ni lama dah, ubahlah sikit," dia kata kan. Selawat, tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu Allah Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi, tuan-tuan. Kalau orang yang rasa rindu kepada Nabi, rindu kepada Allah, rindu tak pada Allah? Rindu pada Nabi? Dah ready nak mati? Dah ready tak nak mati? Yang itu kita tak boleh jawab. Aku pun takut. Usah kata koma. Kita memang rindu pada Allah, kita rindu kepada Nabi SAW. Tetapi syarat nak bertemu Allah dan Rasul, kena mati dulu, tuan-tuan. Masalah bekal kita tak cukup. Bekal tak cukup, tuan-tuan. Bekal tak cukup. Sembang bikin bimbang kita ni banyak. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang seni ni, tuan-tuan, bukan kita nak buat benda larung. Kadang ada orang marah, dia kata ini nak jadi entertainer dalam rumah Allah. Nak jadi entertainer, nak buat konsert kat luar. Tuan-tuan, saya bukan buat konsert, saya nak memujuk hati. Saya nak cuba melentur hati tu dengan kesenian yang sedikit ada. Macam orang azan lah, tuan-tuan. Orang azan, kita dekat-dekat ni kan, rumah dekat-dekat kan, azan ni pun kena seni. Bayangkan subuh-subuh kalau ada azan yang menakutkan di Batang Habib ni. Subuh-subuh. Elok kawan tu naik bercakap budak-budak kan, lalu pula depan kubur, sebelah kubur pula nak pergi ke masjid kan, dengar pula. Tak larat kawan tu nak ke masjid, tak larat dia. Balik. Atau subuh-subuh ni kalau bang, kalau boleh elaklah bang Piramli waktu subuh. Kan bang Piramli waktu subuh kan. Subuh-subuh cuma kau membayangkan Piramli filem Aduka kan. Kita pula sedap lah dengar ya. Lain macam bila hayya ala salim. Masya-Allah. Itu pasal kalau boleh jangan bab Piramli waktu maghrib. Waktu subuh. Maghrib tu tak apa lah. Waktu tu orang balik kerja. Tapi subuh. Subuh tu biar ada bang Mekah tu. Bang Syekh mula tu kan. Tengah-tengah elok tidur. Bagi pula kan. Tengok serobong kapal hati tu elok pula. Muat tu kena datang bilik dia pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terangkat kain ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepeda pun terangkat. Tak bangun lagi.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Memujuk tuan-tuan, Pak Bilal ni tak bangun juga dia tuan-tuan. Kita tengok kadang-kadang ada imam khatib baca khutbah tumbang jadi mainan. Ada Pak Bilal kita tengok viral dalam YouTube, meninggal tengah azan. Ada orang tengah zikir, tengah solat, ambil wuduk, agaknya dia terkentut, dia pergi, ada CCTV kan, dia pergi ambil wuduk, duduk-duduk, meninggal. Rupanya dia nak mati dalam berwuduk tuan-tuan. Kita ni tak tahulah, boleh murah dengan dosa, najis dosa tuan-tuan. Allah wa'alaikumsalam. Tuan-tuan, saya nak petik satu benda tuan-tuan supaya bagi kita faham sama-sama. Ini amanah yang tak perlu saya, yang wajib saya ceritakan kepada anda pada malam ini. Satu benda yang, satu hadis qudsi. Hadis qudsi Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ni Rasulullah Muhammad kata apa? Wahai hamba-hambaku. Ini hadis ni bila dibaca oleh mantan mufti Mesir Syekh Ali Jummah, tak silap saya, atau Ramadan Buti, antara dua lah ulama ini. Bila dia baca hadis ini di atas mimbar khutbah tuan-tuan, sekali lagi orang Kelantan, tak boleh tahan, tak boleh tahan, tak boleh tahan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan dengar, dia kata apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah ni, dan aku menjadikannya haram ke atas kamu sekalian. Maka janganlah kamu sekalian saling menzalimi. Allahu Akbar. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian itu sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, nescaya aku akan memberikannya kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian itu lapar kecuali aku yang beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan memberikannya kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan di waktu siang dan malam, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Mintalah ampun kepada aku, nescaya aku ampuni kalian. Tuan-tuan, Allah berfirman lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian takkan mampu menimpakan mudarat kepadaku sehingga dapat membahayakanku, dan kamu sekalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku sehingga bermanfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika kamu sekalian yang awal hingga yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun pada kekuasaan aku. Wahai hamba-hambaku,
jika kamu sekalian yang awal hingga yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berkumpul di satu tempat yang luas dan memohon kepadaku, kemudian aku mengabulkan permohonan mereka, maka hal itu tidak akan mengurangi kekayaan yang aku memilikinya, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke dalam laut dan diangkat lagi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatan kamu dan aku membalasnya. Maka sesiapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah memuji Allah, dan siapa yang mendapat selain itu, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadirin hadirat, saya nak quote pada ayat yang related dengan kita yang dosa ni tuan-tuan, yang banyak kata ke orang. Allah tak jemu melihat kita berdoa, tapi yang Allah takut, kamu jemu untuk berdoa pada aku. Kamu letih berdoa pada aku. Sedangkan 2/3 malam tuan-tuan, 2/3 malam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang beribadat, wahai para abid yang bangun malam, waktu orang tak melihat kalian bermunajat, waktu ini adalah waktu antara engkau dengan aku. Allah kata tuan-tuan, aku turun ke langit dunia. Bukan makna Allah bertempat, kena faham, tapi nak tunjuk kata Allah dengan rahmatnya yang luas sanggup dengar bisikan, munajah, rintihan hamba dia yang penuh dosa dia tuan-tuan. Waktu tengah-tengah orang tidur lena, dia bangun tengah-tengah malam tuan-tuan, dia merintih, beristighfar kepada Tuhan punya dunia, tanpa orang lain seorang pun makhluk tahu tuan-tuan. Yang ini ni Allah tak ada. Aku ampun dosa-dosa kau, aku ampuni dosa-dosa kau. Tapi yang kita takut, kita cuma berdoa meminta kepada Allah, akhirnya kita minta kepada bomoh tuan-tuan. Kelapa 2 biji, tak jauh daripada sini tempatnya. Bukan nak kata Quran adalah syifa. Quran, baca Quran tuan-tuan. Siapa yang kena sakit-sakit, yang susah nak baik tuan, baca Quran, banyak sedekah. Baca Quran, banyak sedekah. Solat jangan tinggal. Tak nampak ke tok guru alim ulama, Tuan Guru Haji Siddiq Nur contoh, bila beliau sakit hari tu, tangan berikat macam ni tuan-tuan, di hospital. Bila dia dapat berceramah balik, kalam pertama yang keluar daripada Tuan Guru Tuan Haji Siddiq Nur, apa dia? Apa dia? Dia kata, saya rindu nak sujud pada Allah ni. Saya ada otak rindu nak sujud pada Allah ni. Tu Tuan Haji Siddiq Nur punya style. Sujud pada Allah ni, rindu sangat. Tok Guru ni Aziz sebelum meninggal, berkumpul artis yang hijrah, buat pertemuan di hotel di Palma, di Shah Alam. Saya ada masa tu dengan rumah saya. Masa tu AB Abadi pun baru hijrah. Masa tu siapa? Aisyah ada hijrah. Kemudian ada siapa nama pelakon drama tu, biasa berceramah atas pentas kita juga. Bob Lokman, semua datang malam siang tu. Tapi yang saya terpukau, saya tergamam, Tok Guru ni Aziz. Ketika itu Tok Guru ni Aziz, masa itu dia berdiri dalam ceramah dia, tak berapa second dia menangis tuan-tuan. Pasal apa dia nangis? Dia kata, para hadirin sekalian, hamba ni 2-3 malam tak apa sihat. Hamba sedih tak boleh.
selalu alhamdulillah tahajud, tapi 2-3 malam dia tak boleh nak tahajud. 2-3 malam tak boleh tahajud, menangis Tok Guru ni Aziz, tuan-tuan. Kita tak dapat tengok konsert Billy Elliot kan, ni viral ni, bayar sampai beribu sanggup tiket tu. 2,000 berapa? HP. Di mana kita, tuan-tuan? Agak-agak di mana lah kita? Saya bukan nak kata orang ni, aku nak pandang diri aku ni. Susah nak cari orang macam Tok Guru ni Aziz, susah, tuan-tuan. Al-Waliullah, Al-Waliullah. Meninggal dia, kawan dan lawan mewajibkan diri hadir mengiringinya ke Pusara Aman. Nak tengok fenomena ni di Malaysia, tuan-tuan, melain Tok Guru ni Aziz dan arwah Datuk Fadil Nur. Kamu nak nafikan? Kerana di sana ada diungkapkan nak melihat kematian seseorang itu antara ciri-ciri husnul khatimah. Soal syurga neraka bukan saya sebut, itu urusan Allah. Tapi tanda-tandanya antaranya, tengok sajalah berapa ramai, berapa juta umat, ribu umat yang menyemayangkan jenazah dia, tuan-tuan. Kita ni Allah tak tahu, tuan-tuan. Kita nak dengar ceramah lama sikit pun tak boleh, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? Begitulah kita kan. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ambil tak banyak, saya ambil 10 minit lagi, tuan-tuan. 10 minit Batak Rabbit punya hal, no hal dia. 10 minit. Saya nak rumuskan, tuan-tuan. Saya nak rumuskan, tuan-tuan dan puan. Jemaahku, kerana sekeping roti canai sedap di mana sekalipun sanggup kau cari, tetapi rumah Allah di tempatmu sehari sekalipun tiada kau kunjungi. Jemaahku, kerana kenduri kendara jauh di mana sekalipun bersungguh kau nak hadir, tetapi rumah Allah di tempatmu sehari sekalipun mungkin kau tak kunjungi juga. Jemaahku, kerana bola sepak yang kau minati Stadium Bukit Jalil sanggup kau jejaki, tetapi rumah Allah di tempat engkau sehari sekalipun mungkin susah kau nak kunjungi. Jemaahku, kerana ingin melihat keindahan alam semula jadi, bukit dan gunung habis kau terokai, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada kau kunjungi. Jemaahku, kerana minat sungguh hobi memancing, naknya pula di Batak Rabbit ni, segenap lautan dan sungai sanggup kau redahi, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada kau sanggup kunjungi. Jemaahku, kerana pasar malam dan pasar tani nampak sungguh meriah sekali di Menara Condong. Tu aku tambah je lah. Siang dan malam terus kau lewati, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, kerana gegar vaganza dan mentor sedah bermula, terpacak kau di hadapan TV, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, tak salah apa yang kau lakukan, semua itu tak salah, tak salah, itu hak engkau. Cuma ingatlah, di hadapan kita ada sesuatu yang sedang menanti. Jemaahku, sesungguhnya ketahuilah, umur ini hanya menunggu mati. Ingin ku bertanya, kemana jenazah kau dan aku akan dibawa nanti? Jemaahku, seluruh pelosok dunia telah pun kau terokai bila tiba saat matinya jasad ini nanti. Di masjid dan surau Al-Khairiyah jugalah kau dan aku akan dibawa untuk disolat dan dimandi. Jemaahku, sebelum kau dan aku terus menerus lupakan diri, biar kita saling ingat mengingati dan saling nasihat menasihati. Kerana sesungguhnya kita perlu saling sayang menyayangi. Sayang menyayang, sayang menyayangi orang Teluk Intan. Sebagai saudara seagama, mudah-mudahan bersama-sama kita menuju ke syurga ilahi. Amin ya rabbal alamin.
tuan-tuan dan puan, ingatlah, dunia penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang yang bukan mukmin. Maksudnya apa? Dengan hukum fiqh yang diadun di atas muka bumi, ingatlah, Allah tak bagi kita minum night chow Guinness tak wong geli kenal dah. Allah tak bagi kita minum Heineken, Carlsberg, Tiger, bukan kerana Allah nak menzalimi kita sebagaimana bebasnya mereka minum, tetapi hukum fiqh adalah untuk mengawal kita supaya kita menjadi golongan yang terbaik, khairu ummah di muka bumi pinjaman Allah. Sebab itu turun hukum, bukan nak menyusahkan kamu. Anak dara kita di Kuala Kangsar yang terlepas pandang tu menjolinkan aurat dia itu, yang walaupun dia dah hafal 15 juzuk Quran sekalipun, dia terlepas pandang membuat perkara-perkara yang onar, menghina agama sebegitu rupa. Bukan kita nak benci kepada beliau, kita sedarkan balik sesama kita, tuan-tuan. Kita ingatkan beliau. Kita tak tahu ujung mungkin dia bertaubat dan nasuhah, dia lebih baik daripada kita. Tapi yang paling penting ialah kita kena ingat, mengingati, tuan-tuan dan puan, hukum menutup aurat bukan tujuan Allah nak menyusahkan kau. Tetapi orang yang ada iman, dia tahu kenikmatan berlaku taat kepada hukum fiqh ini ada satu kenikmatan yang orang lain tak dapat rasai. Kenapa? Hukum menjaga kamu, bukan nak menyusahkan kamu. Kalau setakat 50 juzuk Quran, tuan-tuan, kita ambil aja burung kakak tua, kita beli dekat Tepin atau di Teluk Intan, pergi kedai burung, beli burung seekor, kurung dalam bilik, buka radio ataupun kaset saat Said Al-Ghamidi baca Quran, ataupun Syekh Rashid Mishari, Rashid Al-Afasi, atau Syekh Abdul Rahman Sudis, putar hari-hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, ila akhiril Fatihah. Kamu letakkan burung kakak tua sebulan di situ, pasangkan juzuk apa-apa, cuba tengok burung kakak tua tu hafal tak hafal? Kalau nak kira hafal lah. Tapi kita bukan burung. Oh, burung, aku ingatkan onta, bukan burung. Kita ni bukan burung. Kita ni ada hukum. Burung tak perlu dihukum. Dia ada mahkamah qadi besok Rabbul Jalil. Binatang-binatang sahaja. Itu bab binatang saja. Itu kan dah disebut dalam hadis-hadis. Dan ada yang mengatakan mereka akan jadi debu. Wallahualam. Tapi manusia, kita ada perkiraan kita, makcik. Satu patah perkataan kita kata pada orang lain yang benda itu tak betul, akan dipersoal di akhirat. Tak takut ke? Tak takut ke cakap benda-benda yang bukan-bukan? Al-kalimatun thayyibatun sadaqah. Cakap benda baik jadi sedekah. Cakap benda tak baik, takut-takut dia akan jadi impak maksima yang buruk pada kita, tuan-tuan. Sebab itu cakap benda baik. Budak-budak muda, orang muda, cakap benda baik-baik. Ini sikit-sikit, matilah kau, bodohlah kau. Saya tengok sekarang di kedai-kedai mamak, anak-anak muda dah biasa dengan perkataan ni. Dulu kami muda juga, tak adalah sampai macam tu. Tak adalah sampai nak cakap orang bodoh. Doa tu dik, kita doakan kawan kita, alah matilah kau, bodohlah kau. Tak boleh. Islam tak ajar cara macam tu. Tongkat-tongkat motor, jumpa kat McDonald, tongkat motor. Wow. Kan? Aku nak cakap dia tu. Kan? Sebab apa yang keluar tu dalam hati dia. Sebab itu makcik bila tengok dekat YouTube benda yang bersalahan dengan syariat Allah, makcik jadi tak senang duduk, pakcik jadi tak senang duduk. Tak senang duduk pasal apa? Pasal kita duduk dalam rumah Allah, selalu berjemaah kat sini, kita tahu mana yang mungkar, kita tahu mana yang ma'ruf, kita tahu beza. Jadi bila ada orang buat dan anak orang Melayu Islam, kita tak boleh tengok, tuan-tuan. Sebab apa? Kita duduk daripada jemaah, tuan-tuan. So saya kata, kambing yang duduk dalam jemaah dia susah untuk diterkam oleh sang serigala. Tapi kalau kambing duduk seorang-seorang, dia senang diterkam. Sebab itu perlu berjemaah. Berjemaah lah, tuan-tuan.
Jenuh dah mengajar ni. Bila tak berjemaah besok mati kita kan. Macam jadi satu kes. Ada satu pakcik tu. Dia tu gangster kampung tu. Minta maaf lah kalau otai kampung ni, minta maaf lah kalau tak balik pula aku kan. Ada yang menahan pula orang tepi jalan. Saya nak beritahu gini, ada satu gangster kampung, otai lah. Otai ni dia ada dua. Satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa kan. Jadi yang ni otai ni, dulu dia berdosa, sekarang dia dah bisa lah. Alhamdulillah. So satu ketika ada satu jenazah diusung ke dalam surau. Pakcik tu datang, dia dah dapat hidayah, Alhamdulillah, dia dah masuk. Satu budak dah nampak pakcik ni, dia duduk dekat luar tu kan. Kadang-kadang orang saf tu ada duduk kat luar. Pakcik tu depan pada jenazah punya lane, garisan jenazah kat sini, pakcik tu kat depan tu. Tapi nak sembahyang jemaah tu, jenazah ni sembahyang mayat ni. Budak sudah perasan Habib. Budak tu tak boleh tahan, dia putus bagi, pakcik, minta maaf pakcik, kita kalau kita nak sembahyang ni kita kena duduk belakang daripada jenazah, dia kata. Pakcik tu tercabur dah dia. Hati-hati gelai. Kau main-main. Dia kokak dalam surau, jangan main-main. Dia berkata, kamu mana? Kamu beranak atau mata? Kamu beranak atau mata? Aku ni surau ni dulu, tapak dulu tu tak ada ni. Surau ni tak ada dulu lagi, kamu tahu. Sinilah aku main teruk dulu. Tiba-tiba pula engkau ni dah hello surau habis semua, tiba-tiba engkau nak beranak atau mata, tiba-tiba nak menegur aku pula. Sukati pakcik lah, pakcik nak sembahyang di mana pun. Ini ni bumi Tuhan. Rumah Allah ni bumi Tuhan, milik Allah. Sekati aku lah, aku nak sembahyang tak mana pun. Dia marah. Tapi pakcik, tak boleh pakcik. Kita ada cara nak sembahyang jenazah ni, kena di belakang jenazah. Duduk belakang jenazah. Bila pula aku tak duduk depan jenazah? Bila pakcik mati esok, letak di depan. Terkono juga. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, ilmu kan? So ilmu tuan-tuan. Kita bila ada ilmu ni, supaya penutup, kita ada ilmu ni tuan-tuan, tak bergaduh, insya-Allah. Sebab dasar dia apa? An-nas aduwu bima jahil. Manusia akan jadi musuh dengan apa dia tak tahu. So kalau saya orang jahil tuan-tuan, saya nampak seorang berilmu yang dia tahu ilmu tu, saya tak tahu ilmu tu, dia bercakap soal itu, saya serang dia. Betul tak betul ayat tu? Betul lah. Kita jadi musuh dengan apa yang kita tak tahu, apa yang dia tahu. Jadi bila berjemaah, saya malam ni mengajak kita berjemaah. Berjemaahlah ke rumah Allah Al-Khairiyah ni. Sebab bila kita salah, ada insan yang bakal menegur kita. Bila kita tak betul cara ambil wuduk, ada yang tegur. Ni saya tengok tuan-tuan, jenuh dalam YouTube tu, beribu-ribu penceramah ada. Hitam, coklat, putih, style ceramah macam-macam. Nak menjerit, tak menjerit, yang menangis aja, semua ada. Tapi saya tengok bila saya berhenti dekat mana-mana R&R, saya berhenti dekat mana-mana mall, semayanglah kita tengok. Sorang-sorang, dah tahu dah ada orang jemaah situ, masuklah semayang berjemaah sekali. Rugi tuan-tuan. Kadang-kadang kita saja tunggu ni. Bukan nak kata kita ni kaki jemaah lah Ustaz. Tak, aku bukan nak berkhabar tu. Aku nak cerita peluang yang ada engkau roh dalam jasad. Dosa kita banyak, kita nak khabar pun tak cukup. Carilah peluang. Orang semayang nampak seorang, tepuklah, masbuklah, muafiklah. Tapi pasal apa dia tak buat? Ilmu. Dia tak erti. Kadang-kadang imam tu pun tak ada ilmu. Dah disentuh kawan tu, dah terkejut beruk pula kawan. Ya Allah, aku namanya tadi tak ada orang, kata dia. Dah. Ingatnya hantu jin pula semayang ikut dia. Udah jadi sundal bolong. Atau cerita beranak dalam kubur apa tengah sekarang ni, cerita apa kena nama? Perjanjian setan ni. Penghabis setan. Aduh. Satu. Yang kedua, bila kita berjemaah ni apa hebat dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
makmum ramai, lagi ramai, amin. Suara inilah yang ditakuti dari Yahudi dan Nasara ni tuan-tuan. Suara amin inilah yang mereka takut. Yang hari ni dah tak berapa nak banyak. Aku tengok orang sebelah aku nak mengangkat mulut pun tak nak amin. Betul tak betul cakap ni? Ada batu ke kayu ke dekat mulut kita ni. Amin tu kan disebut dalam hadis. Bila imam mengucapkan amin, serentak makmum, kerana di saat itu malaikat-malaikat mengaminkan doa kita sama-sama. Kita nak doa malaikat. Pasal kita tidak ada ciri malaikat tu. Kita nak doa dia juga, nak barakah tu, nak rahmat dia tu tuan-tuan. Oh tak. Oh amin aja. Muka hidung ke. Astagfirullahaladzim. Ubahlah tuan-tuan. Dan kedua, tak dengar suara amin, tak dengar. Dah tak dengar dah. Oh semua silap kita tuan-tuan itu penting. Amin kuat-kuat. Amin. Kena lafaz sama. Allah ampunkan, mudah-mudahan insya-Allah dengan lafaz Al-Fatihah 17 kali sehari semalam kita buat ni, bila waladhdallin, amin. Sentiasa diaminkan. Ini yang solat itu istiqamah ni tuan-tuan. Keindahan tu. Ataupun bila kita lepas kerang kita berdoa. Ataupun dalam semayang sekarang adalah cacat celanya kadang-kadang. Kita nak tengok orang kampung kita betul tak betul tuan-tuan, ataupun karya kita elok tak elok dengan agama ni, masjid ni tengok pelihara sini dulu. Kalau tempat lain tak ada imam ratib, tak ada. Kita pergi ke kat R&R, mana ada imam ratib? Tak ada. Masing-masing mengambil uduk lambat je, mana siapa jadi imam. Kan? Jadi kalau di sini dapat. Dan kita nampak, kita boleh tegur. Ada orang semayang, ada orang baca Quran, dia kuat baca Quran, baik-baik tegur. Syekh, ada orang semayang, slow sikit. Sebab Umar buat begitu. Tapi hari ni Ustaz Azhar saya nak bagi tahu dalam pengalaman saya sedikit sebanyak ni, sikit sangat ni berbanding tuan-tuan perempuan. Hari ni setiap kesalahan, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, keteledoran, keterlepas pandangan, you name it, apa juga yang berlaku depan mata, jelaslah kita hari ni hanya mampu untuk mengubah dengan hati. Saya tak kata orang, saya sendiri tak, kadang-kadang berat nak cakap, berat nak ubah tangan, berat nak cakap dengan mulut. Ubah dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Adakah kita tergolong dalam golongan itu? Ya Rabb, bagi kami kekuatannya. Sesungguhnya kita menegur seorang bukan kerana kita lebih baik daripada golongan itu. Tidak. Kita pun tak tahu untung baik itu macam mana. Tetapi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan ada manfaat bagi orang mukmin. Dan aku dah dapat diperingatkan oleh tok guru aku dah mengaji sikit sebanyak, aku kena wajib bagi tahu kat kau supaya kita dapat sama-sama nanti berhimpun. Kalau dalam surah Al-Khairiyah kita juga sama-sama dihimpunkan nanti insya-Allah di yaumil mahsyar. Tuan-tuan, oi nampak kuat amin tu, nak suruh tutup sangatlah tu. Seluruh tuan-tuan minta maaf insya-Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih sekali lagi. Saya mohon ampun, maaf banyak-banyak. Yalah, maksudnya kita di zaman-zaman manusia insan banyak jadi insane sekarang. Insan banyak jadi insane. Orang Batak Rabit ni bahasa orang putih, saya bahasa orang putih sikit. Insan dah banyak jadi insane. Insane tu dah gila dah. Insan dah banyak jadi insane. Lagi satu, orang lebih suka kepada perkara yang sia-sia dari perkara yang sincere. Wah, cakap orang putih. Maknanya apa? Orang lebih suka benda yang lara-lara daripada perkara yang serius, perkara yang boleh kita bawa balik, kok jadi amal kebaikan dia, dikira oleh Allah nanti di yaumil mahsyar. Jadi jangan jadi dua benda ni. Ambil tagline malam ni. Jangan jadi perkara insan, jangan sampai jadi insane. Yang kedua, sukalah kepada perkara yang sincere daripada perkara yang sia-sia. InsyaAllah mudah-mudahan kita di lingkungan dalam perkara yang baik, perkara yang masih waras, dan insyaAllah kita dapat memilih, kita dapat meletakkan suatu keputusan apa kita nak buat dengan neraca yang baik, bukan neraca emosi dan nafsu, tidak, tapi bersandarkan pada Quran dan hadis. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang tak baik,
yang terlepas cakap, terlepas pandang, tak kena ke gaya awak malam ni lebih kurang saya seronok sangat bercakap tuan-tuan. Saya terlupa ada yang terkesan, yang mungkin ada terhiris hati, perasaan. Ampun maaf, bukan niat saya tuan-tuan. Itu memang perangai aku dari dulu. Tanyalah Ustaz Azhar, apa itulah, macam mana pun tentulah Ustaz. Ceramah awak dahulu dia sampai sekarang apa itulah. Di Malaysia hanya ada 2 orang aja Ustaz yang nyanyi dulu, Kazim, aku, tambah seorang lagi baru ni Bollywood. Tapi dia nyanyi lagu Bollywood lah, Kazim Piramli. Jadi aku bedal semua sekali. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT bagi kita panduan, istiqamah, taufik, hidayah untuk kita berterusan dalam jalan ihdinas siratal mustaqim ini. Tuan-tuan, minta pada Allah dalam nak minta apa-apa pun, tolong letak Allah di depan. Jangan ikut nafsu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala.